Datuk Yang di-Pertua, di kesempatan ini izinkan saya untuk merakamkan sokongan saya kepada usul yang dikemukakan oleh Yang Berhormat Titi Wangsa. Pada saya, titah Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong pada hari Isnin adalah satu titah ucapan yang begitu menyeluruh, yang menyentuh pelbagai aspek, termasuk gagasan Malaysia Madani yang diperkenalkan oleh Yang Amat Berhormat Tambun. Dan antara tonggak Malaysia Madani adalah hormat. Konotasinya ialah bila kita hormat seseorang itu, kita angkat maruahnya sebagai manusia, sebagai rakyat Malaysia. Apa maksudnya untuk menjadi rakyat Malaysia dengan kehidupan yang bermaruah? Pada saya, ia bermaksud individu warga Malaysia ini harus diberi ruang untuk mengamalkan hak mereka dalam perlembagaan persekutuan. Ini termasuk hak untuk hidup, hak untuk dilayan dengan sama rata di sisi undang-undang, dan juga hak sivil dan politik atau dengan izin civil and political rights, seperti kebebasan bersuara, kebebasan berhimpun dan lain-lain lagi. Datuk Yang di-Pertua, dengan media sosial, rakyat dapat menyuarakan pendapat mereka, kritikan mereka, rintihan mereka. Ya, kadang-kala mereka juga suarakan caci maki mereka. Tapi apalah sangat dimaki dek rakyat apabila kita ada kuasa. Kadang-kala itu sahaja cara untuk rakyat luahkan isi hati mereka. Tapi malangnya undang-undang yang ada membenarkan suara rakyat ini dibungkam oleh pemegang kuasa hanya kerana hantaran tersebut tidak disenangi oleh mereka atas kepentingan politik. Saya ingin khusus menyentuh tentang Seksyen 233, Datuk Yang di-Pertua, Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia. Undang-undang yang menjenayahkan ekspresi atas talian, yang menjadikan ianya satu jenayah apa-apa hantaran atas talian yang lucah, yang sumbang, palsu, mengancam atau jelik sifatnya dengan niat untuk menganiaya, mengugut, mengganggu atau menyakitkan hati. Seksyen ini begitu luas. Dan oleh kerana ia begitu luas, maka ia boleh dan telah disalahgunakan oleh mereka yang memegang tampuk kuasa sebelum ini. Besar harapan saya dalam tempoh jangka hayat Parlimen ini, Kerajaan Perpaduan akan membentang pindaan terhadap seksyen ini. Mungkin untuk tidak memansuhkan terus kesalahan dalam seksyen ini, kerana diakui ada lagi peruntukan yang masih diperlukan. Tetapi beberapa peruntukan lain mungkin perlu disemak semula dan dipinda. Saya bagi satu contoh. Pada saya, pasukan Liverpool itu jelik sifatnya. Tapi takkanlah apa-apa hantaran tentang pasukan Liverpool harus disiasat oleh polis. Maka kerana ia terlalu luas, maka kita perlu lihat semula pindaan-pindaan ini, Datuk Yang di-Pertua, untuk dipertimbangkan dan supaya ianya boleh selari dengan gagasan Malaysia Madani. Tetapi Datuk Yang di-Pertua, ini tidak bermakna bahawa kebebasan itu adalah kebebasan tanpa had. Ini juga tidak bermakna bahawa kebebasan itu adalah kebebasan untuk memfitnah. Memastikan rakyat boleh bersuara bukanlah menghalalkan ekspresi-ekspresi yang boleh mengganggu gugat keharmonian masyarakat. Saya ulang sekali lagi supaya jelas di sini. Kebebasan bersuara bukan kebebasan memfitnah, menipu atau membakar sentimen perkauman. Malaysia ini, Datuk Yang di-Pertua, adalah begitu bertuah kerana kita mempunyai kepelbagaian agama, bangsa dan budaya. Dalam titah Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong tempoh hari, Baginda telah menyentuh mengenai semangat muhibah sebagai asas kepada kestabilan negara. Baginda juga bertitah bahawa keutuhan keharmonian ini hendaklah menjadi agenda utama negara.